Dalam tahun 1987 kita telah kumpulkan ekspedisi Band Boy dan kita telah berjalan dengan nama ketika itu Tragedy. Sebelum itu saya telah bertemu Mael di Pantai Dalam dan kemudian kita bertemu anggota-anggota lain, Izo, Yazid dan Mantobe ketika itu. Kemudian kita ke studio, live record dan menandatangani perjanjian dengan live record sekitar awal tahun 1989 dan kita masuk studio buat pertama kali pada bulan Ramadan tahun 1989. Okey. Bulan Ramadan tahun 89, kalau tak silap saya bulan April 1989. Jadi ketika itu adalah pengalaman pertama ekspedisi. Rata-ratanya anggota ekspedisi semuanya tidak ada pengalaman studio rakaman dan hanya saya yang pernah terlibat di dalam pembikinan album Loving Bond di Lion Studio Singapura dan juga Handy Black di Booty Boy Studio, album pertama Handy Black. Kemudian dengan pengalaman yang ada pada saya itu, saya mengumpulkan ekspedisi dan kemudian kita kita sign dengan live record. Ketika itu anggotanya adalah Mael sendiri, Izo, Yazid dan juga Mantobe. Okey. Selepas kita menandatangani perjanjian dengan live record, kita diberi 200 jam waktu studio rakaman, yang mana kita terpaksa bertungkus lumus dalam bulan Ramadan pada awal tahun 1989 dan kita mesti target untuk sudahkan album ini dalam jam yang telah ditetapkan, iaitu 200 jam. Jadi ketika di studio rakaman, saya ringkaskan studio rakaman yang ada pada ketika itu ialah saya sendiri selaku pengurus mereka, pengurus ekspedisi, dan kemudian JS Kevin sebagai penerbit dan juga pencipta lagu, kemudian Izo, Mael sendiri, kemudian Yazid, Mantobe dan juga sound engineer Peter Chong. So hanya kami tujuh orang yang ada di studio pada ketika itu di King Studio di Petaling Jaya. Okey, pada peringkat awal rakaman, Izo memasukkan guide untuk vokal dan muzik lain untuk masuk. Jadi Izo telah buat kerja studio lebih kurang 1 hari, 2 hari macam tu untuk menyediakan guide kepada lagu-lagu yang kita telah praktis sebelum kita masuk ke studio rakaman. Kemudian tibalah part Yazid untuk masukkan drum. Jadi di sini Yazid menghadapi masalah sikit kerana dia tidak biasa dengan studio work. Jadi dia tidak dapat ikut klik. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita telah memanggil Amy. Masa itu Amy masih dengan Handy Black. Jadi dia berpengalaman luas dalam studio rakaman dan menjadi sessionis kepada drum dalam album yang pertama kita. Jadi kemudian masuk Mantobe. Apabila drum ready, kita nak masuk bass, masuk Mantobe juga baru waktu ketika itu tak pernah ada pengalaman studio, mungkin gugup dan sebagainya. Kita telah memanggil Bud juga dari kumpulan Handy Black ataupun EYE kemudian ya. Bud telah merakamkan lebih kurang 9 lagu, manakala satu lagu daripada album itu, iaitu Bukan Milik Aku, kalau tak silap saya dimainkan sendiri oleh Allahyarham JS Kevin. Jadi hanya satu lagu bassline dimasukkan oleh JS Kevin. Kemudian
part gitar, banyak track. Izu main banyak track, gitar work, daripada strumming, rhythm dan kemudian ad-libs dan lead gitar. Jadi selepas complete music, bila kita dah masukkan music secara sempurna, kemudian kita masukkan vokal. Jadi ini peranan Mael pula ketika tu. Mael masukkan vokal dan lagu terakhir yang dia rakamkan adalah Aku dan Sesuatu. Kerana lagu ini agak unik, agak susah untuk dihayati. Kalau fans nak dengar boleh dengar. Ada sedikit yang saya cam dan saya ingat waktu tu ketika rakaman Aku dan Sesuatu ni, di pertengahan sebelum solo itu dilakukan pada hari ini, dan yang selepas solo, chorus selepas solo itu dilakukan rakamannya pada malam esoknya. Jadi kita nampak ada sedikit perbezaan tone, kerana ini telah dimaklumkan oleh saudara Peter Chong ketika tu. Dia kata kalau kita rakam hari ini, tone suara kamu mungkin agak berbeza dengan esok. Jadi itu yang berlaku. Tetapi Alhamdulillah, fans yang mana tak tahu benda ni pernah berlaku di studio, yang mana lagu Aku dan Sesuatu tu selepas solo gitar tu, masuk balik chorus tu, dirakam semula pada esok malamnya. Okey, kita walau macam mana pun, Alhamdulillah studio works berjalan lancar, dan dengan kerjasama 2 orang sessionist termasuk JSKB 3. Jadi album Darjah 1 siap dengan gemilangnya. Kita beri tepukan gemuruh untuk mereka. Okey, Ekspedisi telah siapkan album berjudul Darjah 1 ketika itu, dengan lagu hits mereka yang mengeja CINTA. Dan album ini pada awalnya tidak mendapat sambutan kerana tidak ada airplay. Saya telah usahakan untuk mendapatkan airplay di RTM, dan lagu ini tersiar, lagu CINTA ini tersiar kali pertamanya kepada peminat ialah di sebuah rangkaian di RTM. Jadi RTM yang bantu ekspedisi pada peringkat awal. Alhamdulillah, pada waktu malam, waktu puncak, ramai rockers di radio, dan ekspedisi selepas itu telah mengorak langkah. Kita semakin dikenali, dan setiap kali kita sampai ke destinasi show funfair, kita akan pergi ke kedai-kedai untuk mempromosi, dan hasilnya kita lihat movement of kaset. Waktu itu kaset is very good, dan ekspedisi mulai diterima ramai, dan show kita pun semakin hari semakin padat dengan fans. So jadi itu sedikit sebanyak mengenai album pertama ketika di dalam studio rakaman. Lagu-lagu dah siap semua, baru kita cari pengganti Yazid dan Mantobe yang mengundurkan diri. Kita gantikan dengan Lee Space sebagai drummer dan Azwa sebagai bassist. Jadi mereka Mael, Izo, Zwa dan Lee Space akhirnya menjalani sesi fotografi untuk poster dan cover album Darjah 1. Jadi itu dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di ruangan lain, dan jangan lupa subscribe dan tekan bunyi loceng. Tekan loceng supaya setiap kali saya bersiaran anda tidak terlepas info-info mengenai band-band kesayangan anda, terutamanya Ekspedisi. So dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.